Aku rasa semua orang dalam Malaysia ni pernah makan kot mi segera. Tak kira lah kaya, miskin, tua, muda. Dia dah jadi macam salah satu makanan ruji jugalah di Malaysia ni. Tapi adakah kita tahu siapakah orang yang bertanggungjawab memperkenalkan mi segera ni? Tak lain tak bukan, beliau adalah Momofuku Ando, seorang usahawan daripada Jepun. So video kali ni aku akan menceritakan tentang salah silah ataupun bagaimana terciptanya mi segera ni. Okay, hai, Assalamualaikum, nama aku Saban Syah. Welcome to my channel. Let's go. Mi segera mula diperkenalkan dan dicipta oleh Momofuku Ando pada tahun 1958, yang mana objektif utama dia mencipta mi tersebut adalah untuk mengatasi masalah kebuluran yang melanda Jepun pada ketika itu, ekoran kesan daripada Perang Dunia Kedua. Jadi aku nak cerita sedikit background ataupun latar belakang si Momofuku Ando ni. Dia macam usahawan lain juga dan berniaga macam-macam jenis perniagaan. Salah satunya meniaga tekstil ataupun kain dan arang. Tak tahulah arang batu ke arang kayu ke, yang itu aku tak pasti. Okay. Cerita dia macam ni. Pada tahun 1940-an, maksudnya lepas daripada Perang Dunia Kedua tu lah, negara Jepun ni dia dilanda masalah kebuluran yang sangat kritikal lah. Dan ditambah pula dengan masalah penanaman dia yang tak dapat dituai dan merupakan tuaian yang terburuk dalam sejarah negara Jepun lebih daripada sedekad lah. Jadi Jepun ni dia sangat bergantung harap kepada kerajaan Amerika Syarikat untuk menyalurkan gandum-gandum daripada sana. Jadi dia ada satu masalah. Masalah dia makanan ruji rakyat Jepun ni iaitu ramen ataupun gyoza. Tapi kerajaan Amerika Syarikat ni depa mendorong rakyat-rakyat Jepun ni menggunakan gandum yang depa bagi tu untuk buat roti. Jadi tak cantik kan. Dah biasa makan ramen ataupun gyoza, tiba-tiba suruh buat roti. Mana maunya cor. Ni mungkin salah satu taktik daripada Amerika Syarikat. Dia cuba mengubah tradisi ataupun budaya masyarakat Jepun ni. Yalah, kalau semua dah biasa makan roti, depa boleh supply gandum lagi banyak lagi lah. Mungkin itu dia punya objektif lah. Dia bantu rakyat Jepun pada waktu tu. Jadi perkara tersebut membuatkan si Ando ni tak puas hati dan dia tertanya-tanya, pasal apa lah hampa duk buat roti pula, gandum tu boleh buat mi apa kan? Pasal apa nak kena ikut apa yang kerajaan Amerika Syarikat tu suruh buat kan? Alasan dia memang logik lah. Kalau contoh dengan sekilo gandum tu boleh buat sebuku roti contoh lah. Tapi si Ando ni cakap dengan sekilo gandum tu dia boleh buat 30-40 bungkus mi. Lagi banyak orang dapat makan dan lebih mudah disediakan. Itulah apa yang dia cuba sampaikan kepada kerajaan Jepun pada waktu tu. Dan dia pun ada cakap pada waktu tu, dia cakap, jika anda mengubah pemakanan, anda sebenarnya menghapuskan tradisi dan warisan budaya anda. Tapi macam biasalah, kalau orang cakap dengan kerajaan pun macam tu lah kan. Mereka siap counter balik. Dia cakap apa tau, jika anda rasakan ianya idea yang bagus, maka lakukannya lah sendiri. Dengan jawapan yang depa bagi kat dia tu, dia lagi bersemangat lah, kira on fire lah nak buat kan. Dia ada idea yang bernas tapi dia tak tahu macam mana nak buat. Dan benda tu bukan senang kan. Masa tu bukannya ada teknologi yang hebat macam sekarang ni. Sebab apa? Benda yang dia nak buat tu sesuatu yang benda yang mustahil. Yang dianggap mustahil lah pada waktu tu ialah dia nak buat mi, tapi mi tu boleh tahan lama, sedap dia makan dan mudah disediakan. Dan yang paling penting, kalau dia boleh buat dengan kuantiti yang banyak, harga pun akan jadi lebih murah. Itu dia punya, orang kata, objektif dia. Setelah bertahun-tahun dia try, akhirnya dia mendapat idea, inspirasi daripada isteri dia ketika isteri dia sedang menyediakan tempura. Dia beranggapan teknik menggoreng tu dapat menyelesaikan masalah dia. Dia berpendapat teknik menggoreng adalah salah satu metod yang sangat penting dalam penghasilan mi segera dia tu. Yang mana dengan teknik yang dia guna pakai hasil daripada tempura tu, ia dapat menyingkirkan kelembapan mi tu lah. Dan boleh simpan lama dan boleh dehidrasi semula dengan air panas. Macam tu lah. Maka terciptalah mi segera. Dan dia pun ada beritahu benda ni bukan satu kebetulan. Dia tahu benda ni akan sukses, cumanya dia perlukan masa untuk menghasilkan benda tu. Maka pada tahun 1958 tu lah Momofuku Ando ni telah melancarkan mi segera dia yang pertama, iaitu Chicken Ramen, yang mana lepas tu ditukar nama kepada Nissin.
Okay, bila dia dah settle down, maksudnya dia dah settle buat R&D untuk mi dia tu dan benda tu sukses, dia pun mula membuka kedai-kedai jualan di Tokyo dengan harga 5 kali ganda lebih tinggi daripada mi bungkus ataupun mi tradisional lepas lah. Tetapi jualan dia sangatlah mengagumkan, laris bos, sold out. Dan mi dia tu depa gelar miracle noodle, mi ajaib. Yalah, masa tu memang nampak magic lah kan. Buka bungkus tu letak dalam bekas, buah ayak panas, buah perencah, settle. Kira macam magic lah kan. Kalau sekarang ni kita rasa macam biasa lah. Perang dunia telah tamat lebih pada sedikit dan ekonomi negara Jepun beransur-ansur pulih lah. Jadi Momofuku Ando ni dia rasa this is the right time bro. Macam tu lah lebih kurang kan. Dia rasa inilah masa yang sesuai untuk dia lebih agresif memasarkan produk dia tu lah. Dan ya, macam kita tahu ataupun seperti yang dijangkakan, beliau berjaya menjual 13 juta bungkus mi segera setahun. Maksudnya pada tahun pertama tu dia berjaya menjual lebih 13 juta bungkus. Dahsyat lah. Maksudnya time tu kan, tahun 1958, 59, 60 kan, dia boleh jual 13 juta bungkus tu, kira champion lah. Dan seperti biasa, bila hang dah sukses dengan benda tu, confirm lah ada orang lain nak tiru, betul tak? Yang tu normal kan. Orang lain pun berlomba-lomba lah untuk menghasilkan mi segera macam yang si Momofuku Ando ni buat. Yalah, lubuk emas. Pada tahun 1968 tu pula, kiranya selepas daripada 10 tahun dia memperkenalkan mi segera ni, syarikat dia Nissin ni telah berjaya menjual lebih daripada 3.8 bilion bungkus setahun. Dan pada tahun 1971 dia telah memperkenalkan satu lagi, orang kata, benda yang sangat ajaib lah, iaitu dia menghasilkan mi cawan, orang kata mi cup lah. Orang lagi pelik lah kan. Sambutan masa tu memang menggalakkan lah. Dan stok sentiasa tak cukup, walaupun dia dah buat 650,000 cawan setiap hari. What? Kaya babe. So itulah sedikit cerita tentang Momofuku Ando, yang mana beliau merupakan bapa segala mi segera yang ada di dunia ni. Dan hari ni kita dapat tengok mi segera ni bertebaran di seluruh dunia. Kedai runcit mana yang tak ada jual mi segera ni? Semua kedai runcit dah, dan macam-macam jenis brand yang ada jual lah dekat kedai runcit ni. Okey, sampai sini sajalah video kali ni. Aku harap hampa enjoy dengan apa yang aku share, dan aku harap korang boleh support channel ni dengan ketik butang like, ketik butang subscribe, dan ketik butang share. Dan insyaAllah kita akan berjumpa di next video. Okay, stay safe guys. Ciao.